bilalah yang boleh saya menghadap nak melihat sungguh-sungguh Nabi, insan yang begitu rapat dengan hati orang Islam. Nak cerita ke kemuncak. Saya sakit belakang, yang tak pernah saya sakit belakang, macam nak patah pinggang. Tak tahu pasal apa. 2-3 hari saya sakit. Kita tak cerita kat orang, tak cerita kat isteri. Allah nak uji saya ni, sakit belakang betul-betul. Tapi malam itu malam yang saya tidak meminta, tidak mendoakan, tidak bersedia untuk berjumpa dengan Nabi. Tapi dia mimpi saya berjumpa dengan Nabi berdepan. Saya mengadu kepada Nabi, saya sakit belakang, susah nak rokok, nak sujud. Nabi datang memeluk saya. Memegang belakang saya, mengurutnya ke bawah. Macam Nabi sebut kepada saya, macam itu yang saya berasa, syafakallah, Allah sembuh penyakit belakang kamu. Saya menangis ketika itu sampai terbawa dalam mimpi saya. Kak jaga gerak saya. Saya jaga. Memang saya menangis. Siapalah saya? Siapa Nabi nak peluk saya? Jaga. Sakit belakang saya telah sembuh sampai hari ini, dan tak pernah kena sakit belakang. Tapi kerana itu dia dekat sangat saya dengan dia, berdepan sangat. Saya tidak nampak sangat muka dia, cuma tahu dia pegang saya, peluk saya, pegang belakang saya sembuh. Itu yang saya tahu, tapi tak nampak muka. Bilalah Allah nak jumpakan saya dengan dia berhadapan, boleh nampak. Saya mohon sungguh-sungguh, dan saya sayang Allah tunai. Saya mimpi Nabi berada dalam sebuah kemah. Kemah itu kemah 4 persegi. Kemah yang ada kayu palang begitu, tiang begitu. Dia bukan bumbung begitu, bumbung yang itu. Tiang begitu, tiang itu. Kemah panjang di belakang. Nabi berada dalam kemah di ujung. Tapi yang dalam tak ramai orang, sebab Nabi nak keluar. Sekemah 4 persegi panjang, orang tak ramai di dalam, di luar ramai, menunggu Nabi nak keluar daripada kemah itu. Saya berada di depan pintu itu. Saya ulang lagi sekali. Dalam kemah itu ada Nabi. Kita tahu, semua orang tahu kemah itu ada Nabi. Nabi akan keluar daripada kemah. Di belakang orang ramai sangat. Sahabat-sahabat ramai semua ada. Tapi saya seorang berada di tengah-tengah pintu itu menunggu Nabi akan keluar, kerana saya
akan memakai kasut Nabi. Saya yang jaga kasut itu, dan saya yang akan pakai kasut Nabi. Saya berada di tengah-tengah pintu menunggu Nabi keluar, di belakang para sahabat. Dan Nabi keluar. Suasana bila Nabi nak keluar daripada kemah yang jauh tak nampak, semakin dekat dia nak keluar, perasaan, suara bisikan, suara renungan para sahabat, yang ada yang berselawat, yang memuji, yang apa semua, Rasulullah, salam alaihi Rasulullah semua. Saya tergamam. Tiba-tiba Nabi telah keluar di hadapan saya. Benar-benar di hadapan saya Nabi, jarak dalam 6-7 kaki begitu. Nabi datang, saya menghadap dia betul-betul melihat atas ke bawah. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mengganggu saya, tidak orang yang menarik Nabi ataupun menyekat Nabi. Nabi datang kepada saya. Di bawah kemah itu ada satu kayu palang menyekat tiang itu, yang Nabi kena langkah tinggi dalam sekaki begitu. Bila Nabi nak melangkah itu, sampai saya melihat Nabi depan Nabi, Nabi melihat saya duduk bersila, sebab saya tahu Nabi akan melangkah kayu palang itu, dan kaki Nabi akan letak, akan berada di atas ribaan saya. Saya pegang kaki itu, lembutnya kaki, tapi saya sedih pada ketika itu. Kerana kasut yang nak saya pakai itu amat lusuh, amat buruk. Nampak jahitan dengan tangan yang Nabi menjahit sendiri kasut itu. Saya pegang kaki, pegang kasut, saya masukkan kaki dalam kasut. Dan saya berkata pada ketika itu, saya tak nak tambah sikit pun. Saya kata, kasut, kamu lebih baik daripada saya, kerana kamu menjaga kaki Nabi. Saya boleh buat apa kepada Rasulullah? Nabi pegang saya, Nabi angkat saya, Nabi sebut kepada saya perkataan yang minta maaflah saya tak boleh sebut, tapi sempurna tugas saya memakai kasut Rasulullah. Kakinya saya pegang, atas riba saya tempat kakinya diletak. Lepas selesai, saya pergi jalan. Nabi keluar kerana orang ramai menunggu, dan tidak terperi betapa indahnya pengalaman melihat seorang insan sempurna manusia. Pakaian tidak cantik, tidak lawa, tapi amat menarik. Mukanya amat menarik. Wanginya macam terasa sampai lepas bangun tidur pun saya pasti terasa wangi itu. Kenangan itulah yang saya simpan, yang tidak banyak saya bercerita kepada orang. Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad.
مثل الأيام